Okey. Okey, ini soalan latihan yang saya bagi pada hari Isnin. Uji minda 6.1A, hitung nilai Z. Jadi kita tengok satu-satu soalan, okey. Soalan yang pertama. Dia minta hitung nilai Z. Okey, sekarang langkah pertama yang patut kita buat ialah label semua bucu yang ada. Inilah bucu A, mana-mana je start dengan A. Ini bucu B, ini bucu C dan ini bucu D. Jadi kita akan baca macam ni. Kita tengok yang ada nilai ni dulu. Yang ada nilai ni, dia mula daripada hujung ni, diturut A, pergi ke huruf D, kemudian dia pergi ke huruf B. Jadi kita boleh nyatakan ini sebagai sudut, simbol sudut A, D, B. Ini ialah 75 darjah. Jadi dia memula daripada A, dia lalu D, dia lalu B. Maksudnya mula A, habis B. Jadi kita tengok sudut Z ni pula. Z ni kedudukannya ialah daripada A, pergi ke C, kemudian pergi ke B. Sudut ACB. Ini nilainya Z. Jadi dia pun mula daripada A, tengah-tengah ni kedudukan sudut dia dekat bucu C. Ini ialah ini ialah B. ACB. Jadi dia mula pun daripada A, dia habis pun dekat B. Jadi kita boleh kata yang dia mula dan tamat pada lengkuk yang sama. Jadi kita akan kata sudut. Jadi Z ini ialah 35 darjah. Kita tengok soalan B. Soalan B, kita ada bulatan juga. Label mana-mana je nak letak huruf tak kisah. Kata ini P, Q, R, S. Jadi kita tengok yang ada nilai ni dulu iaitu 25. Dia daripada P pergi ke R, pergi ke Q, pergi ke R, pergi ke P. Jadi sudut Q, R, P. Ini ialah 25 darjah. Jadi yang ini pula akan jadi sudut yang seterusnya iaitu Z. Dia bucu kat sini, dia ialah daripada Q pergi ke S, pergi ke P. Sudut QSP. Ini ialah Z. Kita tengok mula sama Q, hujung pula sama P. Jadi oleh kerana itu Z ini ialah 25 darjah. 25 darjah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okay. Kita tengok yang ni pula. Soalan yang bawah. Yang di bawah ni, soalan yang di bawah ni, kita label. Label je lah apa-apa, katalah nak P lagi. P, Q, R, S. Okay. Yang ini ada sekejap. Okay. Yang ini, kalau kita tengok kita ada sudut 50 darjah. Dia mula daripada P, pergi ke S, pergi ke Q. Jadi sudut daripada P pergi ke S, pergi ke Q, ini ialah 50 darjah. 50 darjah. Jadi kita tengok sudut Z. Z ni pula dia daripada S pergi ke Q, pergi ke R. Okey. Jadi sudut S, Q, R. Ini ialah Z. Tengok tempat mula dia. P.
Sama ke? At least kalau P kat sini, P pun ada kat sini, boleh lagi satu kat hujung kiri, satu kat hujung kanan, boleh. Tapi kalau kes ni P, tak sama. Ni S. Ini Q, ini R. Jadi Z ini bukan 50. Okay? Z bukan 50. Jadi berapa Z ni? Jadi tengok maklumat yang ada. Ada tak bahagian lain dalam bulatan ni yang boleh jadi 50? Jadi ada tak yang lain yang mula dengan P, habis dia Q? P, ujungnya Q. Jadi kita tak P. Tadi P, S, Q kan? Sekarang kita nak P boleh juga pergi ke bucu R, pergi ke Q. Jadi kita kata sudut PRQ ini ialah sudut PRQ ialah sudut 50 darjah. Juga sebab dia mula dengan P habis dengan Q. Jadi kita boleh label dalam gambar ni. Okey, saya pada bahagian ni. Pusing sikit. Okey, so kita bagi kat sini pun 50. Okey. Jadi sekarang dalam kelas yang lepas juga saya dah bagi tahu. Okay, saya besarkan sikit langsung. Okey. Ini saya dah bagi tahu kalau garis lurus. Ni garis lurus. Jumlah sudut pada garis lurus mestilah 180 darjah. Jadi kalau kita kira, kalau kita tengok, kalau sebelah sini, macam ni garis lurus sorry. Kalau macam ni, lupa dia. Kalau sebelah sini adalah 80, berapa sudut sebelah sini? Kalau garis lurus mesti 180, jadi sebelah sini mestilah 180, tolak lagi 80. Kita akan dapat 100 darjah. Jadi ini ialah 100 darjah. Okey. Jadi macam mana nak dapat Z? Saya juga ada bagi tahu hari tu dalam segitiga. Ni nampak ni bentuk segitiga. Saya color sikit. Dalam segitiga jumlah sudut mestilah 180. Jadi kita dah tahu ini 100. Ini 50. Ini Z. Jadi jumlah dia mesti 180. Jadi oleh kerana itu Z sama dengan 180 tolak 100 tolak lagi 50. Guna kalkulator dapat apa? Dapat 30. Habis. Faham tak? Ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada? Nak tanya soalan apa tak? Afiq nak tanya soalan? Faham ke tak? Faham. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan kalau tak ada soalan saya teruskan. Okey, kita tengok soalan D. Okey, soalan D macam biasa kita label dulu semua bucu yang ada. Okey, sebelum saya lupa kita hanya label pada bucu yang kena pada bulatan yang merah ni sahaja. Kalau dekat tengah-tengah ni kita tak label. So kita label yang kat luar ni 1, 2, 3, 4. Tu sahaja. So kita label lah huruf A lah. A, B, C, D. Okey. Kalau kita tengok kat sini, 70 darjah ni dia letak dekat sini. So maksudnya kita tak boleh nak kira pun mana-mana sudut lain yang ada nilai. Macam tadi kita ada sudut rujukan yang ada nilai. Okay, contoh macam ni kan. At least dia bagi 50 lah.
Yang ni bagi 35, yang ni bagi 25. Tapi sudut yang bawah ni tak ada sebab 70 ni tak ada pada bulatan yang merah tu. Jadi apa kita buat? Kita tengok ada maklumat lain yang dia bagi tanda ni. Sama. Lepas tu ini ialah garis lurus. Ni. Ni garis lurus. Garis lurus mestilah 180 darjah. Tadi saya baru cakap. Garis lurus 180. Jadi kalau sebelah sini dah 70, maksudnya kita boleh cari sebelah sini berapa. Jadi yang sebelah sini mestilah 180 tolak 70. Jadi guna kalkulator kamu akan dapat 110. Jadi dalam ni 110 darjah. Lepas tu dia bagi simbol ni. Apa maksud simbol ni? Kaki sama. Maksudnya sudut dekat sini dengan sini sama. Jadi kalau saya lukis balik gambar segitiga tu, macam ni, ini 110, ini sama. Ini sama. Jadi dalam segitiga mesti 180. Jadi maksudnya kita ada nak cari dua sudut ni ialah 180 tolak dengan 110 bahagi 2. Sebab nak bahagi kiri dan kanan. Jadi kamu akan dapat berapa? Bahagi sikit. Kamu akan dapat 110, so ni akan dapat 70 bahagi 2 iaitu 35 darjah. Jadi kita tahu bucu sebelah sini ini 35, ini pun 35. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang, kita tengok sudut Z kita mula daripada A pergi ke C pergi ke D. Sudut yang lain yang sama macam dia iaitu yang mula daripada A dan tamat di D ialah sudut yang mana? Iaitu sudut A, B, D. Jadi sudut ABD ialah 35. Z pula berada pada sudut A, C, D iaitu Z. Jadi oleh kerana itu Z ialah 35 darjah. Okey ke? Faham tak? Sekarang okey? Okay, kita tengok soalan lain yang saya bagi hari Isnin hari tu. Okay, soalan ni. Okay. Soalan ini dalam rajah di sebelah perentas QW. Okay, saya besarkan sikit. Perentas QW. Mana QW? Ni QW. Ni. Okay, QW. Sama dengan RW. Kalau dia kata sama dengan, maksud dia sama panjang. Diberi bahawa sudut QWR sama dengan 40. QWR sama dengan 40. Itu yang dia lukis kat situ tu. Ni 40. Dan WRT. W pergi ke R, pergi ke T ialah 35 darjah. Jadi tentukan sudut QSR. Okay, so kita tengok kat mana QSR ni. Okay, QSR. QSR. Okay. Kita soalan A. Sudut sudut QSR. Okay, sudut QSR dia mula dengan Q, habis dengan R. Kalau kita tengok maklumat yang dia bagi, sudut QWR. Ini pun mula dengan Q, habisnya dengan R. Nilai dia 40. Jadi sudut QSR ni ialah 40 darjah. Tak payah pening-pening.
Dalam soalan dah bagi dah. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan B. W, Q, T. W, okay. Jadi kan ni WSR ni 40. So kita label lah dalam gambar ni 40. So W, Q, T. W, Q, T. Ni kat sini. WQT mula dengan W, habis dengan T. Sama dengan maklumat dia bagi, iaitu WRT. Jadi, kita kata sudut WQT sama dengan 35 darjah. Okey? Jadi ini 35. Okey, soalan seterusnya ialah sudut WRQ. Sudut WRQ. Okey, sudut WRQ. Jom kita pakai kali lain. WRQ dia mula daripada W. Dia pergi ke huruf R. Dia pergi ke huruf Q. W R Q. Ni. So daripada ni dua ni. Besar saiz sudut dia. Ni colour sikit. Itu dia. Jadi nak dapat sudut WRQ ni, kita kena guna maklumat lain. Okey, yang pertama, WRQ. Tadi dia ada bagi maklumat iaitu QW sama dengan RW. Jadi kalau saya lukis gambar macam ni, saya keluarkan gambar tu. Macam ini. Sini Q, sini R, sini W. QW sama panjang dengan RW. Nampak tak gambar ni macam soalan yang kita buat sebelum ni tadi. Kalau sini 40, boleh tak kita cari sudut kat hujung ni? Dia mesti sama. Dalam ni mestilah 180. Jadi nak cari sudut tu ialah 180 darjah dalam segitiga tolak 40 darjah yang dah ada di bucu yang satu ni, dan kita jangan lupa bahagi dia dengan 2 sebab kiri dan kanan ni sama saiz. Jadi kamu akan dapat berapa? 140 bahagi 2 iaitu sama dengan 70 darjah. Okey? Saya harap okey lah. Kalau nak tanya-tanya je sebab boleh dengar suara. Kita tak dengar suara. Okey soalan kita yang seterusnya. Kita mari saya tulis. Kita kat sini. Soalan seterusnya iaitu soalan D. Dia minta sudut QRT. Dia tak QRT mula Q habis T. Kita tengok gambar. Q pergi ke R, pergi ke T. Okay, gambar ni dah penuh sangat. So kita padam. Okay. Sekejap padam. Padam dari sana. Okay. Sekarang ni kita nak daripada Q, mana Q tadi? Q pergi ke R, pergi ke T. Okey, ni QRT. Okey, QRT ni sebenarnya tadi kita dah ada QRW kan? Kita ada QRW atau WRQ. Kita dah tahu dah kat sini tadi nilai dia ialah 70. Sekarang dia cuma nak besarkan sikit lagi je. Nampak ni? Tambah lagi. Sikit lagi. Tambah lagi 35 darjah.
Jadi apa yang kita boleh buat? Tambah sajalah. Ya, jadi ini akan jadi 70 tambah dengan 30, iaitu 110, 105 darjah. Okey ke? Kita tengok. Nak tanya apa-apa tak? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Faham ke tak? Faham sikit-sikit. Ha? Faham. Afiq faham tak? Orang lain tak ada ni, kamu dengan saya je. Orang lain tidur lagi kot. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak terus bincang latihan yang seterusnya. Ini latihan yang saya bagi. Yang saya bagi hari Isnin yang ini. Lepas tu saya bagi yang ini. Jadi saya bincang soalan seterusnya lah ya. Okey. Yang ini saya bagi soalan uji minda 6.1B. 6.1B Jadi dekat sini kita akan guna konsep lain sedikit. Sebab dia konsepnya kalau tak ingat lah. Okay, tengok. Mungkin tak ingat konsep. Sorry. Mak saya dah pula dah terkeluar. Sekejap Okay. Konsep dia ini. Ini. Ni. Kalau sudut itu duduk pada lengkuk sama panjang. Maksudnya kita dapat tahu dua bahagian ni sama panjang, jadi nilai dia sama. Atau mesti ada simbol ni. Kalau tak ada simbol ni pun dia akan bagi nilai yang sama. Jadi kita akan kata sudut dia sama. Jadi kita akan guna konsep ni untuk jawab soalan latihan yang seterusnya. Soalan yang ini. Okay. Jadi kita tengok kita start Okay, kita tengok soalan yang pertama dulu. Soalan yang pertama, kalau tengok yang pertama tu, kat sini, okay, kita ambil colour lain. Okay, kalau ikutkan, nampak, dia suruh cari nilai X. Jadi, kita nampak dengan jelas, dia tak mula pun daripada bucu yang sama. Sebab apa? Kalau saya bagi label pada setiap bucu ni, ini kad A, ini B, ini C, yang mana sentuh dengan bulatan merah ni kita label. Ini D, ini E, ini F. Jadi, ini sahaja yang ada bersentuh dengan bulatan. Kita label ini dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tapi kamu boleh nampak ya, sudut 40 dengan sudut X ni dia tak mula daripada tempat yang sama. Sebab 40 darjah ni mula daripada A, B. A dengan B. X ni mula daripada C, D. Tapi maklumat tambahan yang ada dalam gambar ni, yang ini panjangnya 4 cm. A pergi B 4 cm. C pergi D pun 4 cm. Jadi ini sama panjang. Disebabkan dia sama panjang, automatik sudutnya pun jadi sama besar. Jadi kita akan kata, oleh kerana itu, X ini 40 darjah. Okay? Soalan B pula. Sama kes ke tak sama kes? Kita tengok kita label mana-manalah katalah nak sini. A kat sini, B kat sini, C kat sini, D di sini, E di sini, F kat sini. Jadi bila macam ni, kita akan tengok yang sudut X ni saiznya 4. Yang ini 8. Apa kaitan 4 dengan 8? Dia tak sama Tak boleh letak simbol sama macam ni.
dia ialah 2 kali ganda. Jadi maksudnya kalau 8 cm ialah 60, kalau separuh saja iaitu 8 bahagi 2, dia akan jadi sudutnya pun perlu dibahagi 2. Jadi maksudnya kalau separuh saja, saya padam ni. Jadi kalau katalah kita bayangkan dia adalah separuh saja, maksudnya separuh daripada 8 ni. Separuh 8 barulah jadi 4. Barulah jadi 4 kat sini. Jadi kalau kita separuhkan panjang lengkuk, kita separuhkan juga sudut dia. Jadi maksudnya untuk sudut X ni, dia ialah 60 darjah tadi yang dibahagi dengan 2. So dia ialah 30 darjah. Okay. Okay, seterusnya gambar rajah yang ini, dia kata sudut di sini 25, sudut kat sini pun 25. Sudut sama besar. Bila sudut sama besar, automatik lengkuk pun sama. Maksudnya ini 3.6 sama dengan Jadi oleh kerana itu, X kita ialah 3.6 cm. Faham tak? Okey ke? Okey, kalau tak ada masalah, saya teruskan dengan soalan D. Kamera lah, tak boleh lah, mata saya hijau ni. Okey. Kalau yang ini kita tengok, ini ialah 28 darjah. Panjang dia, lengkuk dia 5.2 cm. Tapi sekarang kita ada 56 darjah, panjang lengkuk tidak diketahui. Tapi kita cuba tengok apa kaitan dia. Kalau 28 dengan 56, apa kaitan dia? 56 ni sebenarnya ialah 28 yang didarab dengan 2. Jadi maksudnya ini sebenarnya ialah saya potong macam ni. Ialah 28 kat sini, 28 sini. 2 kali 28. Jadi maksudnya dia akan jadi 5.2 kat sini. Sebelah sini Sebelah sini pun akan jadi 5.2. Jadi oleh kerana itu, X ini sebenarnya ialah 5.2 darab dengan 2. Jadi guna kalkulator akan dapat 10.4 apa? Darjah ke cm? Ini ialah panjang, jadi kena cm. Okey? Ada soalan tak? Setakat ni. Contoh soalan A, B, C, D ni. Sebab nanti kamu nak kena buat balik ni. Sebab saya tahu mesti tak siap lagi. Kena buat lengkap dengan jalan kira. Okey, tak apa, kita teruskan Okay, kita bincang yang terakhir lah sebab masa pun dah tinggal 3 minit sebab kita sampai 10 suku je. Okey, ni soalan last. Jadi rajah di sebelah menunjukkan satu bulatan. Okay, kita besarkan sikit. Rajah di sebelah menunjukkan satu bulatan. Diberi bahawa panjang lengkuk RS. Okey, panjang lengkuk Mana panjang lengkuk? Panjang lengkuk RS. Okay, panjang lengkuk RS. R pergi ke S ni, RS. Sama dengan 2 kali QR. Q pergi ke R. Jadi kita baca macam ni. RS sama dengan 2 kali QR. Maksudnya QR ni lebih pendek. RS ni 2 kali. 2 kali lagi panjang. Okay, jadi kita boleh kata kat sini. So kalau QR ni 1, ini akan jadi 2 kali ganda. Macam tu. Kalau ini 2, ini akan jadi 2 kali ganda iaitu 4. Kalau ini, Kalau
Kalau kat sini 3, ini akan jadi 6. Dia akan jadi 2 kali ganda. Okey, jadi sekarang dia bagi juga sudut QPR. Q pergi ke P, pergi ke R, 35 darjah ni. Dan sudut P pergi ke S, pergi ke Q, ini 45 darjah. Tentukan sudut SPR. Okay, kita buat yang mula-mula dulu. SPR SPR kat mana? Daripada S pergi ke P, pergi ke R. Okay. SPR. Okay, apa maklumat kita boleh dapat dari sini? Okay, tadi yang mula-mula sudut ni dengan sudut ni 2 kali ganda. Jadi kalau daripada bucu ini, kita tengok kita tengok yang ada nilai ni. Yang pertama sudut QPR ialah 35. QPR. Dalam masa yang sama, kita ada juga QSR. Sudut QSR. Ini pun 35. Sebab dia mula daripada huruf yang sama, habis huruf yang sama. So maksudnya ini pun 35. Sini 35, sini 35. Okey. Jadi sekarang dia nak SPR. SPR. Saya kena padamlah, sorry Terabut pula. Dalam ni. Okey. So sini tadi 35. Dia minta S pergi ke P, pergi ke R ni. Okey, kalau dia minta SPR tadi disebabkan dia kata ini, nampak ni maklumat ni, RS sama dengan 2 kali. Jadi kalau satu kali, satu panjang ni akan dapat 35. Kalau 2 kali panjang, maksudnya ni ialah 2 kali. Maksudnya sini 35, sebelah sini pun 35. Okay, kalau tak jelas saya lukis gambar macam ni Gambar dia macam ni. Kalau satu kali panjang, dia 35. Kalau dia 2 kali panjang, macam ni. So dia 35. 2 kalilah sudut tu berlaku. Jadi kita akan kata sudut, kalau SPR ialah 2 kali 35. So jawapannya 70 darjah. Itu. Seterusnya kita ada sudut SRP. SRP. Kita tengok sudut SRP. Last untuk hari ni, saya rasa kita bincang soalan je. Okey. Sekarang kita dah tahu ini ialah 70. Okey. Sekarang dia nak S pergi ke R, pergi ke P. S pergi ke R, pergi ke P. Jadi sudut dekat sini. Kita tak ada maklumat sudut kat sini. Ada maklumat tak? Tak ada maklumat Satu lagi pula, kalau tak nak P, tak nak S, R, P, kita ada juga S, Q, P. S, Q, P ni. Boleh tak kita cari nilai S, Q, P? Sebab nilai dia sama. Sebab SRP, sudut SRP sama dengan sudut SQP. Jadi kalau kamu dapat jawapan kat sini, jawapan tu akan sama dengan jawapan sini. Jadi ini ada maklumat tak? Kamu tanya ni bentuk segi 3. Air color. Ni dah saya. Okey, color biru mana?
Salah. Ni bentuk segitiga. Jadi bucu yang ini kita dah tahu ni nampak ni besar. 70 campur 35. So lukis balik gambar segitiga kalau tak jelas. Bucu yang ini ialah 70 campur 35 iaitu 105. Ni dekat bucu P. Dekat bucu Q tak tahu. Dekat bucu sini 45. Ni yang kita nak cari. Jadi maksudnya sudut SRP sama juga dengan sudut SQP. Nak dapat SQP ni dalam segitiga 180 darjah. Tolak bucu yang dah tahu 105. Tolak bucu yang kita tahu satu lagi 45. Jawapannya nanti kita bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat berapa ni? 180 tolak dengan 105. Tolak dengan 45. Jadi jawapannya 30. Bahagi 2. Kenapa saya nak bahagi 2? Sorry. Tak payah bahagi 2. Ini bukan segitiga. Sama. Ni je 180 tolak bucu 105 tolak bucu 45. So kita akan dapat 30 darjah. Habis. Tu sahaja.